Guys, aku ada surprise untuk korang, tapi jangan terkejut. Okay, 1, 2, gah. Hari ni kita main dalam cerah. Selalu sangat main dalam gelap. Hari ni kita main dalam cerah. Bukan apa sebenarnya, sedih lah, sedih. Yelah sedih sebab kita bagi salam dululah. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So apa khabar semua? Sihat tak? Yang tak sihat ni aku. Sedih kan? Ramai yang bash lah, dia bash, dia komen bukan-bukan dekat video-video lama. Dia cakap, "Weh, gelap sangat lah bro video kau. Gelap sangat, gelap sangat. YouTuber lain boleh buat cerah-cerah, kenapa kau buat gelap-gelap? Kau ni musang jadian ke?" So aku rasa macam touching lah. Hati aku ni kecil, aku touching. So hari ni aku buat dalam cerah. Kalau terang macam ni, aku rasa tak ada cerita pasal hantu. Kita celebrate birthday je. Tapi first of all, aku nak terima kasih banyak kepada mana yang still support aku, yang still tengok YouTube channel aku. And terima kasih juga kepada yang dah share cerita-cerita korang dekat IG aku. Aku minta satu cerita sampai ke 10 cerita dia bagi. Tak 10, 15. Tak 15, 30. Hari-hari masuk je DM. Bang nak tolong cerita, bang nak tolong cerita, bang nak tolong cerita. Mata aku ni dah terbelat, nak terkeluar baca cerita korang. Seorang bagi cerita 10 perenggan. Kalau 50 orang, aku dah macam cikgu karangan bahasa Melayu dah. Nak kena check satu-satu. Tapi tak apa. Sebabkan korang, sebabkan supportive korang, sebabkan korang support padu orang cakap, aku terima. Aku terima kasih sangat-sangat. Kerana disebabkan korang, akan banyak story puaka yang aku buat. Tapi korang jangan lagi dulu. Jangan lagi, sabar. Nanti aku tutup lampu. Aku akan tutup lampu. Tapi, aku nak mohon kawan-kawan aku yang dalam YouTube ni, yang memang supportive gila, aku nak mohon bantuan korang untuk aku buat segmen baru. Aku bukan nak buat segmen macam TV Go Shop, promote apa, setrika, promote pinggan tak pecah tapi pecah. Aku nak promote perniagaan orang-orang kita yang affected akibat pandemik. Pandai cakap bahasa Inggeris. So bagi korang yang perlukan promotion, bagi korang yang baru start berniaga, yang perlukan marketing ke apa, korang boleh slide DM aku dekat IG. Dekat description bawah ada link ke IG aku. Tapi kalau korang malas nak scroll, berat sangat jari nak tekan prap ke bawah, korang boleh terus ke IG, korang search aku Ikmal Hanif. Memang tu je IG aku. So for today, before aku mulakan cerita yang akan menaikkan segala jenis bulu-bulu di badan korang, aku nak promote satu barang. Sekejap je gang, 3 minit. Tak 3 minit, 20 minit. Tak 20 minit, 30 saat saja. Tak bagi, tak apa. Dah bagi, saya tak akan pulangkan balik. Aku dulu pernah kerja pasar tani, pandai nak promote barang. So, barang pertama, member aku kasih adalah Tara! Ini adalah, orang cakap apa? Golden Salted Egg Peyek. Golden Salted Egg Peyek. Benda ni orang cakap memang tengah viral lah sekarang. Member aku ni dia buat dropship. Macam agent lah. Tapi kalau korang nak beli, korang boleh scroll down. Aku letak WhatsApp diorang. And contact je. Dia ada agent seluruh satu Malaysia. Kecuali ibu, bapa, andai katanya duduk di Indonesia dan mau rasanya ini salted golden peyek, apa-apa boleh postage ya. Kita boleh delivery melalui angin. Bukan santau, angin kita delivery melalui kapal terbang. Yang penting WhatsApp dulu, kita boleh usulkan kemudian. Aku first time nak rasa ni, so aku koyak dulu. Ni dah koyak. Aku koyak awal tadi, baru tadi aku koyak. Kantoi pula kan. Apa aku buka? Ni bukti tak buka lagi kan? Okay, kita buka sama. Kita bau. Uish, bau dia. Dia bau. Cakap dia macam bau tak bau, tapi bukan bau cheese. Dia bau, nak buat cakap bau telur masin, bukan. Tak lah, aku tak pandai lah nak discard ni. Kita buat keluar satu. Okay, tengok ni. Fokus tak? Nampak? Ini rupa dia. Memang dia salut fully lah. Fully ni salted egg. So kita nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap geng, ya Allah. Iman apa yang kau dustakan selama ni, ya Allah. Sedap geng. Kau tengok ni geng. Sedap geng. Ada kacang-kacang dal. Sedap kan? Benda sedap, kena simpan. Tak simpan habis. Biasalah kedekut. Untuk yang kedekut macam aku, macam ni, belum makan sampai sebulan. Hari ambil separuh. Sebulan tahan. Ambil lagi satu lah. Separuh untuk hari ni. Esok sambung lagi separuh. So gang, hari ni aku akan cerita satu cerita seram lah. Walaupun buka lampu, cerita seram. Kau nak aku tutup lampu ke? Nak tutup lampu? Demi korang, aku tutup lampu So, pada hari ni aku akan ceritakan tentang, nak cakap ke nak makan. So, pada hari ni aku akan ceritakan tentang sebuah tempat gelap. Korang ni minta-minta lah. Yang terbaik sayang tau. Terang lah. Macam ni. Okey. Dah seram. Sekejap, bagi lighting lawa sikit. Kang orang komen muka macam hantu. Okey dah ni kot. So, tanpa buang masa, hari ni aku nak ceritakan tentang sebuah tempat pelancongan bersejarah yang kalau aku sebut memang ramai tahu tempat ni kat mana. Sebab apa? Sebab tempat ni memang popular. Aku sebut nama negeri, semua dah dapat detect lah tempat apa. Tapi, aku yakin tak semuanya di sini tahu sejarah di sebalik tempat ni. Dia tahu tempat ni tempat apa, tapi sejarah belakang tabir tempat ni ramai yang tak tahu. Aku pun baru tahu masa aku belajar kat sana. Kerana apa? Kerana tempat ni, macam cakap cantik lah atas bukit, memang lawa. Tapi, di sebalik kecantikan yang ada tu, tersorok 1001 kisah yang tak diceritakan. Wah. Macam pengacara Nona kan? Cerita pada malam ini bertajuk Kota Formosa. Macam yang kita tahu, Kota Formosa ni berada di Bandar Melaka. Kota Formosa ni ada kat atas bukit. And Kota Formosa ni, yang bukit tu lah, yang bukit ada gereja tu. Gereja tu dipanggil sebagai Gereja Saint Paul. Kota ni diwujudkan pada tahun 1512. Macam mana sebut 1512 tahun. Yang 1512 tu lah senang cakap. Lama gila babe. Memang lama gila. Memang aku pun tak lahir lagi. And macam yang kita tahu juga, Kota Formosa ni dibina oleh puak-puak Portugis masa dia jajah Melaka. Before the gereja tu, dulu puncak bukit tu merupakan Istana Melaka. Istana Melaka dulu besar babe. 7 tingkat Istana Melaka. 7 tingkat geng. And bukan macam yang diwar-warkan oleh sejarah. Cakap istana ni dibuat pada kayu. No. Istana Melaka diperbuat daripada batu batan. Before aku mula cerita seram ni, memang aku ceritakan serba sedikit apa yang berlaku dekat Bukit Saint Paul. Aku ni sejarah tak pandai sangat. Tapi kalau salah tolong tegur lah. Tapi itulah sejarah tak pandai, bahasa Inggeris tak pandai. Biar jadi kucing je lah. Kucing ni gemuk-gemuk pun orang sayang. Mengikut cerita, puncak Bukit Saint Paul ni merupakan tingkat yang ke-7 Istana Melaka. Contohnya, bukit tu fully 7 tingkat istana. Bawah tu ada masjid, ada makam, ada rumah-rumah pembesar. Tapi semuanya telah dibakar hangus, telah dirobohkan oleh puak-puak Portugis. Sebab apa? Sebab bila Portugis datang kat Malaya, Tanah Melayu ni, aku cakap aku dah bodoh sejarah kan. Bila Portugis datang ke Tanah Melayu ni, dia punya aim bukan nak eksploitasi barang-barang semua ni. Dia bukan nak cari timah, nak cari emas, tak. Dia datang serang Tanah Melayu sebab dia nak sebarkan ideologi, dia nak sebarkan agama Kristian dia. Sebab tu benda first yang dia buat masa dia serang Melaka adalah dia hancurkan segala masjid, kitab-kitab lama. And lepas diorang bakar bangunan, diorang robohkan masjid, robohkan istana, sisa-sisa daripada timbunan batu batan tu diorang pakai untuk buat tembok. Macam sekarang kalau kau pergi Melaka, kau nampak bangunan-bangunan tu kan, yang digunakan batu-batu merah tu kan, itu merupakan adunan ataupun campuran batu daripada istana dulu, batu makam, batu masjid, semua dia campur, dia reuse balik untuk buatkan binaan. Nak cakap cantiknya Istana Melaka dulu, dekat tingkat atas sekali, tingkat nombor 7, dia betul-betul hadap Selat Melaka.
Kau bayangkan, kau Raja Melaka, baru bangun tidur, geliat, keluar, buka tingkap, tolak, pam, nampak laut, nampak Selat Melaka. Dekat Selat Melaka dulu penuh dengan kapal-kapal dagang. Kau bayangkan. Tapi sebenarnya dia buat bukan sebab nak cantik semata-mata, tapi dia buat macam tu, dia hadapkan kepada laut sebab Istana Melaka ni dibina berdasarkan kiblat. Dia hadap muka depan istana tu ke arah Kaabah. Power tak power orang dulu. And bagi yang pernah masuk Eva Mosa, kau naik dalam Eva Mosa, masuk dalam gereja tu, korang akan nampak banyak sangat batu-batu besar yang bersandar-sandar dekat dinding, betul tak? Kalau yang pergi melawat tu, ada yang duduk macam ni kat batu, tengah duduk peace, tengah duduk buat good, usap-usap batu. Korang tahu tak batu tu batu apa sebenarnya? Yang korang duduk usap-usap, korang duduk main-main tu. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Ramai cakap batu tu adalah batu bersurat. Salah geng, bukan batu bersurat. Yang korang buat peace, yang korang tunjuk good, yang korang duduk usap-usap tu, sebenarnya adalah batu nisan penjajah zaman dulu. Boleh pula kita tiba-tiba datang, pergi ambil gambar dekat batu nisan. Ibarat kau pergi kubur kat kampung kau pergi kubur, duduk sebelah batu nisan, buat peace. Senang cakap, the whole church, the whole gereja, satu gereja tu dipenuhi oleh batu-batu nisan. Yang kita melawat setiap tahun, yang kita pergi melawat nak tengok, kita pergi tengok batu nisan je sebenarnya. Mana kubur dia? Takkan batu nisan je. Kubur dia berada di sekitar bukit, di sekeliling gereja St. Paul dan juga sekeliling bangunan warna merah yang kat bawah tu. Tapi disebabkan kubur dia jauh-jauh, so pihak muzium lah, dia dah kutip setiap batu nisan, dia letak dekat satu tempat, so that senang nak tengok. Tapi yang sebenarnya, kubur diorang berselerak. Ada dekat bahagian bukit, ada yang dekat bahagian bangunan, ada yang kat bahagian macam-macam lah, berselerak kubur dia. Dan maybe kita pernah terpijak kubur dia masa nak jalan-jalan dekat Melaka. Kubur lama ni merupakan kubur penjajah lah, kubur pembesar, kubur askar. Macam dulu, setiap pembesar zaman dulu, zaman Portugis, dia akan kuburkan di sekeliling gereja. Tambahan, sebenarnya di bawah gereja tu, kalau korang nak tahu, ada satu terowong. Terowong ni digunakan oleh Sultan Melaka untuk lari ataupun untuk bersembunyi. Tetapi di sebalik terowong tu juga ada satu gudang yang dipenuhi dengan emas dan juga perak. Kau bayangkan satu dewan besar, dewan sekolah kau lah, yang besar tu kan, dewan sekolah kau yang besar tu dipenuhi oleh emas dan perak. Tapi diperkatakan oleh dorang bahawa emas tu telah hangus terbakar masa dorang bakar istana tu. Tapi ada dua komplikasi, sama ada dibakar ataupun dilarikan oleh puak Portugis. So, itu sajalah pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Bosan kan? Aku dah cakap, cerita bab sejarah memang bosan. So, untuk mengelakkan korang menguap lebih jauh, marilah kita masuk ke cerita story puaka pada hari ini. Macam aku cakap tadi, cerita pada malam ni, aku akan ceritakan tentang kota Eva Mosa. Di mana dulu aku pernah belajar dekat Melaka untuk 5 tahun. And pernah satu waktu, kita orang stay dekat kota Eva Mosa tu pada pukul 2 pagi, kita orang naik atas. Dan pada waktu itu, ada benda yang jadi. Time tu aku student dekat UiTM Alor Gajah Melaka. And waktu tu baru habis je final exam. Tengah nak cuti-cuti SEM macam tu lah. So kita orang decide nak overnight. Overnight ni memang aktiviti popular lah zaman-zaman universiti tu. Kita keluar naik kereta sewa, kita lepak mana-mana sampai pagi. Dah pukul 8 macam tu, polis bantuan dah buka gate, kita baru masuk UiTM. So kita orang decide nak overnight. Yelah dah penat belajar, kita orang nak overnight, nak happy-happy satu malam. And that day hari Isnin. So kita orang sewa satu kereta and kita orang gerak bertiga. Seorang nama Akil, seorang nama Atik, seorang nama Ikmal. Ikmal tu akulah. Akil ni jenis yang berani gila nak mati lah. Dia jenis suka langgar je, memang berani gila. Tapi Atik ni jenis yang penakut. Orang cakap kalau bunyi lipas pun dia menjerit. Bunyi lipas macam mana?
Dan nak jadikan cerita, pada hari Isnin tu pukul 8 malam kita orang keluar pada UiTM naik kereta sewa, dan kita orang pergi dinner kejap. Lepas tu kita orang layan midnight movie pukul 12 time tu. Lepas siap midnight movie, kita orang lapar. Kita orang pun gerak McD dekat DP. DP ni dataran pahlawan lah. Dataran pahlawan dah ada 2 McD kan, belah kanan belah kiri. Kita orang pergi McD yang berdekatan dengan Kota Famosa, yang sebelah Kota Famosa. Time kita orang dekat McD tu, waktu tu dah lebih kurang pukul 2 pagi. Memang bandar time tu senyap sunyi, kereta lalu lalang dah kurang. And dekat McD tu pun ada a few je orang. And kebanyakannya pun macam student-student lah, tengah lepak, tengah oven. Tak ada air pula. And mostly yang duduk dekat McD tu pun student-student yang macam nak melepak, nak overnight juga kan. So diorang duduk kat situ sambil tunggu pagi. And bila tengah lepak-lepak dah makan-makan, lebih kurang pukul 2.30 macam tu, makin lama keadaan macam makin hambar. Dah tak ada aktiviti kan, nak tunggu pagi je, macam boring kan. So si Akil ni, dia suggest something. Dia cakap, weh, jom kita jalan-jalan ke Famosa. 2.30 babe, dia cadang nak jalan-jalan ke Famosa. Kepala otak dia. Tapi disebabkan oleh bosan, disebabkan tak ada aktiviti, kita orang, aku dengan Atik ni setujulah. Okey, jom lah kita jalan-jalan. So bila jalan-jalan, kita orang nak ke pekarangan depan Famosa tu lebih kurang dalam 2-3 minit je. Kita orang jalan-jalan, kita orang pandang kiri kanan, kosong. Tapi cerah lah, ada lampu spotlight. Tengah dataran tu ada spotlight, cerah. Tapi suasana memang hening, memang kosong, 2.30 pagi. Yang ada just pakcik-pakcik beca duduk kat kejauhan. Nampaklah lampu dorang yang lilap-lilap, ada Hello Kitty, ada Pikachu, ada Pokemon. Bila dekat pekarangan tu, memang aku chill lah. Suasana kat luar pun macam suam-suam kuku kan, macam panas tak panas, sejuk tak sejuk. So, kita orang pun decide nak masuk. That time, kita orang tak tahu lagi yang Kota Famosa ni merupakan tapak kubur lama. That time, kita orang just ingat dia just sekadar gereja je. Maybe just sekadar museum semata-mata. So, kita orang pun buat bodoh lah dengan beraninya. Kita orang melangkah masuk ke bangunan Famosa. Kita orang mula berjalan yang dekat entrance tu, yang kat pintu masuk kan ada satu bangunan. Kita orang jalan masuk ke dalam. Bila kita orang langkah je ke dalam, tiba-tiba suasana jadi macam sejuk sangat. Taklah sejuk sampai gigil, tapi perubahan suhu tu memang sejuk. Dekat bangunan yang first tu memang kita orang masuk cahaya malap, lampu pun lampu spotlight dekat luar, tapi yang masuk ke dalam sikit. Maksudnya memang dalam tu malap gila. Kita orang terpaksa buka torchlight. So kita orang suluh sambil tengok kiri kanan, tak ada orang, kosong. And tempat tu bergema. So bila berjalan tu memang bunyi tapak kaki kita orang 3 je. Petepap, petepap, petepap. Tapak kaki bunyi petepap. Bolehlah tu asalkan korang dapat imagine. Then kita orang keluar ikut pintu belakang. Bila pandang atas, nampak tersegam indah sebuah gereja lama di atas bukit St. Paul. Time tu bukit tu cerah. Memang dekat gereja tu cerah. Nampaklah lampu spotlight satu sebiji ke atas tu. So kita orang tak rasa takut lah nak naik. And sepanjang tangga tu pun ada lampu di tepi-tepi tangga, tapi lampu yang putih malap-malap tu. So tanpa tunggu lebih lama, kita orang pun mulakan langkah yang pertama. Tapi bila nak start naik tangga tu, si Atik dah pegang lah. Dia pegang-pegang aku. Dia cakap, weh cuma balik McD, tak best lah sini. Macam pelik lah. Dia cakap kat kita orang. Lepas tu kita macam, weh tak apa, bila lagi dapat pengalaman macam ni? Bukan selalu dapat naik tempat ni malam-malam. Dan kita orang mulakan langkah pertama naik tangga Bukit St. Paul. "20 langkah pertama, okey lagi. Korang boleh naik sambil gelak-gelak. Sampai tapak yang ke-50, setiap tangga yang korang naik, korang mencarut je. Sampai jadi tengah, kita orang stop, kita ambil nafas kejap. Kita ambil nafas, pandang kiri kanan, gelap, tak ada orang, sunyi sepi. Pusing belakang, nampak Kota Melaka yang bercahaya, yang memang cakap cantik gila lah tengah malam. Lepas minit 2, kita orang sambung mendaki Bukit St. Paul. Sampailah dah nak dekat kaki bukit gereja tu. Kita orang stop, duduk kejap sebab si Atik ni dah tak larat, dah nak pengsan terpentang muntah. Tengah tengok sekeliling ni, tiba-tiba Akil tepuk bahu aku. "Mal, kau tengok tu Mal." Dia tunjuk aku tengok lah. Dia tunjuk apa? Aku tengok. Dia tengah tunjuk ada satu papan tanda yang berpagar, tertulis Tanah Perkuburan Belanda. Kat situ aku macam pelik lah, sebab sebelum ni aku pernah naik sekali, tapi tak pernah perasan pula situ ada kubur. Takkanlah baru pindah. Siapa yang gila nak bawa naik daripada bawah ke atas kubur-kubur ni?
Berat kot dia punya apa orang cakap, batu nisan, tombstone. Batu nisan, tombstone benda sama. Apa orang cakap, yang kubur itu kan memang berat lah nak buat naik. Itu kalau tengah usung naik bukit, tiba-tiba jenazah gelosor ke bawah, tak ke sampai Temeloh. Jauh baik, Melaka, Temeloh, kena seberang 3 negeri. Tapi bila Akil cakap, Mal, ada kubur, kita orang bertiga terus pandang. And dekat tangga tu, belah kanan kita orang ada satu lorong. Lorong tu lorong yang tersangat suram, gelap. Lampu pun hanya ada a few je lampu, tapi memang gelap, suram. Ada pokok tebal dan ada beberapa orang cakap kubur yang berwarna putih. Could you please help me find my dolly? Time ni macam aku cakap, Akil ni berani kan. Dia nak masuk. Dia cakap, weh jom masuk. Tapi aku cakap kat dia, weh sabar dulu lah. Kita pergi atas dulu, tengok bahagian atas, baru kita turun bawah. Padahal aku penakut. Aku cakap macam tu sebab yelah nanti dah naik atas, dah penat, terus nak balik, tak pergi kubur, betul tak? Tiba-tiba si Atik ni bersuara. Dia cakap, weh aku nak kena turun lah. Aku tak sedap hati ni, aku rasa macam nak buang air. Padahal tu taktik nak lari. Tapi kita orang macam pujuk cakap, let lah, dah sampai atas kot, kau dah tak muntah-muntah. Lepas tu dia cakap, tak boleh dah, aku tak tahan ni nak pergi toilet. Aku tunggu korang kat McD lah. So dia pun turun seorang-seorang, terkedek-kedek turun ke bawah. And tinggallah aku dengan Akil. Kita orang sambung naik a few steps, beberapa anak tangga lagi. Dan bila kita orang menapak betul-betul di tapak kaki gereja, kita orang perasan yang suasana memang senyap, sepi. Hanya ada satu lampu spotlight dekat bahagian depan, bahagian pintu masuk entrance. Dan kita orang decide nak pusing gereja dulu. Masa kita orang pusing, tak ada apa-apa. Sampailah kita orang berhenti di satu binaan yang orang cakap kubah lah. Kubah lebih kurang tinggi leher aku. Ada tepi Formosa tu ada satu kubah, kalau korang perasan. Kita orang lalu je lah macam tak ada apa-apa. Si Akil ni siap tepuk-tepuk lagi kubah tu. 2-3 langkah ke hadapan, anak mata aku, hujung mata aku ni macam terperasan something dekat kubah tu. Macam aku ternampak ada 6 orang beranak tengah berdiri betul-betul sebelah kubah tersebut. Dia just berdiri tegak, memandang depan. A few days lepas tu, aku buat research dan nak tahu tak apa yang aku dapat. Kubah yang aku cakap tu sebenarnya adalah kubur di mana tertanam 6 beranak orang Portugis. Maksudnya dia tanam satu keluarga dalam tu. Dan bila dah sampai pintu depan gereja, kita orang decide nak masuk. Bila masuk je ke dalam, memang sunyi sepi, tak ada orang. Pluroma aku automatically naik. Tiba-tiba hati aku rasa macam tak best. Aku cakap kat Akil, jom lah kita balik. Aku rasa tak best ni. Aku rasa macam ada orang pandang je. And Akil cakap, tak apa, chill, tak ada apa-apa pun. Kita just jalan je. Time tu, keliling gereja tu dipenuhi oleh batu-batu besar yang tinggi aku, disandarkan di setiap dinding. Insting aku kuat mengatakan bahawa di setiap lapisan batu tu yang sandar dekat tepi-tepi dinding tu, ada orang yang menjaga di sebelahnya. Ujung mata aku macam keep ternampak macam setiap batu-batu tinggi tu ada penjaga dia. Ada orang yang jaga duduk kat sebelah. Berdiri tegak, pandang sesiapa yang datang. Tapi aku buat bodoh, aku follow je Akil. And kita orang menuju ke arah sebuah perigi yang berada di hadapan. Sampai kat sana, Akil buat keluar telefon dia, dia buka torchlight. Dia suluh ke bawah. Gelap gelita. Time ni aku tak tahu lagi yang perigi tu sebenarnya adalah terowong bawah tanah untuk ke tempat penyimpanan harta Sultan Melaka yang aku cakap ada emas, ada perak tu kan. Kalau aku tahu, aku dah pecahkan malam tu, aku curi. Itulah, tapi kalau sembang, orang cakap babi pun boleh terbang. Dan kita orang pun masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam sebuah bilik yang kecil. Memang bilik tu kecil, so lampu tak dapat masuk. Dalam keadaan bilik tu memang sama-sama. And tiba-tiba keadaan jadi makin lama makin sejuk. Sejuk bukan sebab angin tiup,
tapi sejuk macam ada orang pasang aircon. Kita jalan rasa macam angin yang sejuk je. Kita orang masuk dalam bilik tu, dan dalam bilik tu ada a few lagi batu-batu besar yang sandar dekat dinding. Dan sekali lagi, masa aku lalu di depan batu tersebut, hujung mata aku ternampak lagi macam ada orang berdiri di sebelah batu-batu tersebut. Orang ni aku tak sure, tapi yang aku perasan ada lelaki, ada perempuan, ada orang muda, ada orang tua. Dia just berdiri di sebelah batu tersebut sambil pandang depan. Muka kosong. Ibarat manusia berdiri tapi tak ada muka. Muka macam, orang cakap muka kabur lah. Aku tak tahu nak describe macam mana, tapi memang tak ada muka. Akil time tu maybe tak tahu tu batu nisan kot. So dia pergi kat setiap batu, dia suluh torchlight, dia baca. Dia baca lah nama, dia baca kuat-kuat. Michael Jackson, contoh. Tiba-tiba, Akil terdiam. Aku time tu membelakangi Akil. Aku pandang lah. Asal kau senyap tiba-tiba? Akil time tu, dia tercengang pandang aku. Dia cakap, Mal, ni bukan batu biasa Mal. Ni batu nisan. Aku ingat dia tu nak bergurau sebab dia ni suka bergurau. So, aku tanya, kau jangan bergurau tempat-tempat macam ni. Dia cakap, aku tak gurau tu Man. Kau baca ni, tombstone. Tombstone ni kalau bahasa Melayu kita translate batu nisan. Dan time tu baru aku rasa macam tak sedap hati gila sebab dari tadi aku nampak bayangan-bayangan. So bila Akil cakap tu batu nisan, dia ibarat macam menjawab semua persoalan aku. Kenapa aku asyik nampak bayangan di sebalik sebelah batu-batu tersebut. Aku rasa maybe owner batu nisan tu, dia jaga milik dia. Dan bila kita orang realise yang benda tu ialah batu nisan, kita orang terdiam. Bulu roma terus naik. Dan secara tiba-tiba, ada sesuatu jadi menyebabkan kita orang terkejut gila. Suara tu ibarat betul-betul belakang kita orang. Suara yang garau, tegas, yang berbunyi, "Get out! Get out! Get out!" Suara tu perlahan je. Sumpah perlahan gila. Tapi memang jelas gila yang dia sebut get out. Aku dengan Akil pun bertolak-tolak nak keluar daripada tempat tu. Evan Mosan ni, bila kita keluar ikut pintu belakang, dia akan keluar ikut tangga yang kita naik tadi. So bila kita orang keluar tu, kita orang duduk situ sekejap. Aku pandang Akil, Akil pandang aku. Akil tanya, Mal, kau dengar tak apa aku dengar? Aku angguk ke? Time tu, semua bulu dah naik geng. Semua bulu dekat badan dah naik. Kita orang decide nak turun. Time tu Akil lead kat depan. Turunlah tangga, slowly. Turun tangga, tiba-tiba Akil stop. Aku tanya lah, weh, kau stop kenapa? Dia stop, dia pandang belah kiri. Belah kiri, tempat yang kita orang cakap ada lorong ke kubur Belanda. Akil menghadap ke lorong tersebut, dia angkat tangan. Dia cakap, jom masuk. And that time aku fikir sangatnya aku tak nak masuk tempat macam ni. Dalam hati aku rasa tak best. Tapi tak tahu kenapa macam ada satu aura daripada dalam yang tarik kita orang suruh masuk. And kat dalam tu ada dalam lebih kurang 2 biji lampu jalan tapi jarak-jarak. So memang kat dalam tu memang suram gila. Dan kita orang decide nak masuk. Akil jalan depan, aku follow dari belakang. Bila kita orang langkah je pagar kawat tu, tiba-tiba bulu roma kita orang naik tersangat-sangat. Hati kita orang berdebar macam nak meletup. Dan kita orang jalan berdasarkan torchlight telefon. Kita orang jalan sampai ke kubur pertama. Tadi ni aku dah rasa lain macam dah. Aku dah rasa tak sedap badan. Dah rasa macam nak muntah, rasa angin, semua ada. Masa Akil jalan kat depan, aku follow dari belakang. Time tu bunyi 2 step je. Step aku, step Akil. Tapi lepas kita orang lepasi kubur yang pertama, tiba-tiba telinga aku detect ada step yang ketiga melangkah belakang kita orang. Masa kita orang tengah jalan perlahan, tiba-tiba macam ada lagi bunyi suara yang tengah berbual.
berbual dalam bahasa yang kita orang tak faham. Suara tu macam berbisik je, tapi macam betul-betul dengar diorang tengah berbual. Time tu hati aku macam fikirlah, siapa yang lepak kat kawasan kubur ni? Mak-mak Gian ke tengah lepak kat sini sap dadah? Dan kita orang jalan. Bila sampai dekat tengah-tengah kawasan perkuburan tu, tiba-tiba Akil stop. Dan dibisik kat aku, "Mal, kat depan tu macam ada orang lah." Aku pandang depan, di sebalik malap-malap cahaya lampu, ternampak lebih kurang dalam 10 meter di hadapan, macam ada seorang susuk tubuh tengah berdiri tegak betul-betul di hadapan kita orang. Dan Akil angkat torchlight dengan telefon dia, dan ternampak dekat depan 10 meter di hadapan ada susuk tubuh yang kita orang kenal. Dia tengah membelakangi kita orang, tapi baju, seluar, rambut sama dengan yang kita kenal. Dan Akil bersuara dekat aku. Dia cakap, "Mal, tu Atik kan? Kenapa dia ada kat sini?" Kau bayangkan budak yang aku cakap penakut tu, Atik tu, boleh berdiri seseorang depan kubur. Mana datang logik ni? Tapi time tu aku fikir yang tu Atik. So aku panggil dia, "Tik, kau buat apa? Tadi kau cakap nak turun kan? Asal kau kat sini?" Dan Atik senyap. Dia pandang je depan, membelakangi kita orang. Akil tanya, "Tik, kau okey tak?" Senyap. Dalam hati kita orang dah rasa tak best. Dan secara tiba-tiba, angin kuat datang, meniup semua pokok yang dekat situ. Aku cakap kat Atik, "Tik, kita nak turun ni, kau nak ikut tak? Kalau kau tak nak pandang kita orang turun bawah. Tinggalkan kau seorang." Dan secara tiba-tiba, dari arah belakang, kita orang bunyi tapak kaki seakan tengah berkawat menuju ke arah kita orang. Prak, prak, prak. Macam bunyi patah tulang. Tapi bunyi kaki berkawat. Prak, prak, prak. Bila dengar bunyi tu, kita orang berdua terus paling belakang. Paling belakang dekat lorong tu, kosong. Tak ada orang pun. Dan kita orang pandang depan balik, nak pandang Atik. Bila kita orang pandang Atik, tempat yang Atik berdiri tu, kosong, tak ada orang. Atik hilang. Terus aku nak tarik tangan Akil ni keluar. Tapi Akil ni keras, dia keras ke badan. Dia cakap, "Ui, tak boleh, member tu Kang tersesat kat sini, Kang hilang, kena sorok ke." Time tu kita orang dua orang dah emosi. Bila mainkan benda-benda kita tak nampak ni, memang dia akan torture emosi kita. Memang dia akan main dengan emosi kita sampai kita rasa sedih, nak marah. So time tu aku rasa macam nak marah. Aku rasa macam, "Weh, come on lah, jom lah balik bodoh." Maaf kan tercarut. Tapi memang time tu aku rasa macam nak marah asal dia ni tak nak balik sangat. And secara tiba-tiba masa aku duk tarik Akil tu, tiba-tiba aku terbunyi suara Atik. Suara Atik cakap, Mal. Bila dia panggil tu, aku terus pandang belakang. Aku pandang belakang, aku cari-cari. Mana Atik? Suara tu suara Atik, tapi mana datang suara tu? Akil still suluh-suluh dekat depan cari Atik. And tiba-tiba aku rasa macam aku tengah berkhayal, tengah dalam keadaan mimpi. Tak sedar apa yang aku alami, tapi secara tiba-tiba ada benda jadi. Tiba-tiba macam badan aku ada orang kawal, buatkan badan aku bergerak pandang ke arah kubur di bahagian bawah. Dia bukit menurun macam ni, and tengah ni laluan. Ni ada kubur, sini ada kubur. Badan aku pusing hadap kubur bahagian bawah. Dan dekat situ aku ada ternampak susuk tubuh Atik berdiri betul-betul di tengah kubur Belanda. Tapi time tu aku tak sure aku mimpi ke benda betul. Mimpi ke betul, sebab badan aku rasa macam dikawal, dikontrol. And bila aku pandang Atik tu, memang baju dia betul, seluar dia betul. Cuma yang berbezanya adalah Atik tak ada muka. Badan dia ada badan, tapi muka dia kosong, tak ada muka. Dan aku nampak di belakang Atik
ada beberapa bayangan lelaki berpakaian seakan askar. Dia pandang je kita orang. Dan askar-askar tersebut turut tak ada muka. Tak ada muka, baju askar, badan penuh darah. Dia memandang ke atas, ke arah kita orang. Time tu, aku tak tahulah. That time, aku macam tersedar daripada mimpi. Aku terus rentap akil. Aku berlari turun bawah. Aku tolak akil sekuat-kuatnya. Jatuh pun jatuh, lantak kau biar kau mampus. Yang penting sampai bawah, kita berlari sampai ke MACD. Daripada kubur tu nak pergi ke MACD lebih kurang dalam 500 meter. Memang time tu kita marathon lah, memang berlari. Aku yang gemuk-gemuk ni pun, tangga tu aku lompat 2-3. Memang malam tu Melaka gegar sebab aku lompat je. Sampai dekat MACD, kita nampak Atik tengah relax sambil makan McFlurry. Kita orang dah berpeluh, baju dah basah, muka dah pucat. Atik tanya, kau main lari ke kat atas? Wah, dia ni kelaku santau, biasa-biasa je ni. Bila Atik tanya macam tu, kita orang ceritakanlah apa yang jadi. Bila cerita, sis that Atik tak nak keluar dengan kita orang dah. Ada WhatsApp ada, tapi dia ajak keluar dia tak nak. Dia cakap dia fobia. So that's all cerita pada malam ni. And kalau sekarang korang dah tahu Bukit Formosa tu macam mana, korang jagalah diri korang elok-elok. Jangan buat benda bukan-bukan, sebab itu merupakan tapak perkuburan. Dan aku tahu yang orang Melaka lagi tahu tempat tu daripada aku. Lagi tahu sejarah dia, lagi tahu cerita dia. That's all cerita untuk malam ni. Kalau aku ada cerita tentang Melaka lagi, ataupun kalau korang nak tahu cerita tentang Melaka lagi, korang reply kat bawah, korang komen kat bawah. Nanti aku akan ceritakan. Sebenarnya 5 tahun dekat Melaka, macam-macam benda jadi. Macam-macam cerita yang aku nak ceritakan korang. So kalau korang nak tahu tentang apa, korang reply kat bawah, ataupun korang subscribe aku punya channel, so that bila video aku keluar, korang dapat tengok. So gang, that's all for tonight. Mana kepek aku tadi? Kepek ni kalau korang nak beli, aku sertakan link kat bawah. So korang boleh tekan WhatsApp dia terus, dapatkan kerepek coklat golden salted egg peyek. Dah merah-merah, nampak tak? Nampak lah tu. Kalau korang nak beli ni, korang terus scroll ke bawah dekat description, ada WhatsApp dia. So korang tekan, akan terus masuk WhatsApp dia. So go grab your own kerepek. And aku rasa untuk malam ni tu je. Thank you guys sebab menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Nantikan cerita seterusnya. Aku nak ceritakan tentang, adalah cerita tentang apa, tapi korang kena tunggu, kena follow. Sebab lepas ni aku janjikan cerita lagi gempak untuk korang. So jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye. Mesra. Bye. Bye gang.